Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Yang saya hormati pengurus Masjid Al-Hijrah Markas Sunnah Nusantara, dan juga yang saya hormati semua para pengurus Persatuan Akhwat Muslimat Masjid Al-Hijrah Markas Sunnah Nusantara Pekanbaru, dan juga yang saya hormati para tokoh masyarakat, alim ulama, para asatidzah, ustaz dan ustazah, tuan-tuan, puan-puan, abang-abang, akak-akak, adik-adik yang mungkin saya tak sebutkan satu persatu namanya. Dan juga yang saya hormati tim Asil TV dan seluruh para penonton Asil TV dimanapun berada. Dan juga yang saya hormati tim MM Channel dan seluruh para penonton MM Channel dimanapun berada. Sama ada dalam negara Indonesia, Semenanjung Malaysia, Sabah, Sarawak, Singapura, Brunei, Thailand dan lain-lain tempat yang mungkin saya juga tak sebutkan satu persatu namanya. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita yang hadir pada pagi ini dan menyaksikan rancangan ini melalui sosmed sentiasa mendapat rahmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita pada Allah, pada pagi ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam masa yang baik dan juga di tempat yang baik. Masa yang baik iaitu masa duha, dan juga tempat yang baik iaitu rumah Allah Subhanahu wa taala. Selepas kita melaksanakan solat sunat duha, kita luangkan masa kita untuk duduk dalam majlis ilmu. Duduk dalam majlis ilmu bukanlah perkara senang. Nampaknya senang hanya sekedar duduk, tapi ia boleh membuat kita boring. Tambah lagi kalau sempat yang bagi kajian tu, yang ceramahnya itu pun sakaratul maut cakap dia. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi buat boring, buat kita ngantuk. Ini perkara yang berat, tapi ternyata sesuatu yang berat di sisi manusia sebenarnya bukanlah berat di sisi Allah, cuma berat di sisi manusia, maka Allah Subhanahu wa taala juga bagi ganjaran yang besar. Dan di antara ganjaran yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi SAW, Nabi bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa yang menempuh suatu jalan untuk mendapatkan ilmu, maka Allah mudahkan jalannya menuju syurga. Dan ternyata untuk mendapat masuk syurga bukan hanya sekedar duduk di majlis ilmu saja, tapi yang dituntut adalah mengamalkan ilmu yang kita dapat. Kerana kalau hanya sekedar duduk di majlis ilmu, sesiapa pun boleh. Cuma nak mengamalkan itu yang berat. Nak mengamalkan ilmu yang kita dapat itu sangat berat. Oleh sebab itu, mintalah kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, kami meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang selepas kita dapat membuatkan kita lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang selepas kita dapat bertambah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau seandainya ilmu yang selepas kita dapat membuatkan kita jauh daripada Allah, bertambah menjadi orang derhaka, ingkar dan pembangkang kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berani melanggar hukum-hukum Allah dengan alasan kita dah berubah casing. Dahulu aku tak berjanggut, sekarang aku dah berjanggut. Dahulu aku tak pakai tudung, tak pakai jilbab, sekarang dah pakai jilbab. Seolah-olah kita dah merasa diri kita selamat daripada dosa dan selamat daripada godaan syaitan. Maka orang-orang seperti ini akan senang digelincirkan oleh syaitan. Maka mintalah pada Allah supaya Allah berikan kita taufik untuk mengamalkan ilmu-ilmu yang kita dapat. Muslimin dan muslimat, jemaah dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada
masa ini kita akan membincangkan, akan mengulas satu firman Allah Subhanahu wa taala, satu ayat daripada Al-Quranul Karim. Al-Quran yang akan kita bincangkan di sini adalah surah An-Nur. Surah An-Nur ayat yang ke-26. Surah An-Nur ayat yang ke-26. Dan seperti biasa setiap kali kajian, maka saya akan memberikan satu tajuk. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita tahu ke mana arah perbincangan yang akan kita ulas pada masa ini. Maka tajuk yang kita dah pilih untuk masa ini adalah dia cerminan dirimu. Dia cerminan dirimu. Itu tajuk kita. Dia cerminan dirimu. Yang akan kita ulas firman Allah dalam surah An-Nur ayat 20-26. Kalau page-nya, page 352. Kalau muka suratnya, halamannya 352. Okey, jemaah dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tajuk kita apa? Dia cerminan dirimu. Ini sebenarnya umum sebenarnya. Kalau tajuk ni sebenarnya tajuk umum. Bang. Abang. Boleh sini tak juga bang? Supaya saya jangan banyak tengok sana. Nanti sakit kepala saya. Ke sini bang. Aiwah. Dia cerminan dirimu. Sebenarnya tajuk ini sebenarnya tajuk umum ni. Kalau kita cerita tentang bab kenegaraan, maka dia cerminan dirimu, maksudnya apa? Pemimpin itu cerminan rakyat. Macam mana rakyatnya, maka macam itu juga pemimpin yang akan terpilih. Maka pemimpin yang akan menguruskan mereka seperti mana rakyatnya. Jika rakyatnya corruption, maka pemimpinnya juga akan corruption. Jika rakyatnya banyak yang zalim, maka pemimpinnya juga akan zalim. Jika rakyatnya banyak meninggalkan solat, pemimpinnya juga akan banyak yang meninggalkan solat. Jika rakyatnya banyak mencuri, mengambil hak-hak orang, maka pemimpinnya pun sebiji seperti rakyat tersebut. Sebab Allah katakan wa kadzalika nuwalli ba'dadh zalimina ba'dhan bima kanu yaksibun. Dan demikianlah kami melantik pemimpin yang zalim untuk rakyat yang zalim. Nah, itu kalau cerita bab kenegaraan. Tapi ayat yang akan kita ulas bukan negara besar, tapi negara kecil. Negara dalam rumah tangga. Negara dalam rumah tangga. Maksudnya apa tu? Keluarga kecil. Itulah yang disebutkan dia cerminan dirimu. Maksudnya isteri adalah cerminan suami dan suami juga cerminan isteri. Itu sebenarnya. Intinya, seorang suami kalau nampak baik, bukan hanya dia saja yang baik. Ada orang baik yang berada support di belakangnya. Kalau seandainya suami itu jahat, bukan suami itu saja yang jahat. Boleh jadi ada isteri yang support, yang jahat juga yang support dari belakangnya. Sebaliknya. Begitu juga. Jika ada isteri jahat, bermakna ada suami jahat di sana. Jika ada isteri baik, ada suami yang baik di sana. Inilah yang akan kita ulas sebenarnya. Jemaah dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang ke-26 surah An-Nur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-khabithatu lil-khabithina wal-khabithuna lil-khabithat. Wat-tayyibatu lit-tayyibina wat-tayyibuna lit-tayyibat. Ulaika mubarra'una mimma yaqulun. Lahum maghfiratu wa rizqun karim. Allah katakan apa? Al-khabithat. Al-khabithatu lil-khabithin. Khabith. Jemaah pernah kalau masuk ke dalam tandas, jemaah ada baca doa tak? Ada? Masuk ke dalam tandas, ke toilet, apa doanya? Allahumma barik lana fima razaqtana.
Tak, masuk ke tandas tu doanya apa? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Betul tak? Ya Allah, aku berselindung kepadamu daripada minal khubuthi, setan lelaki dan setan perempuan. Khubuth asalnya sebenarnya khabith. Khubuth itu adalah plural, jamak. Khaba'ith adalah khabithah, jamak juga. Setan lelaki dan setan perempuan. Sama. Dan begitu juga ayat ini cerita tentang al-khabithatu lil khabithin. Perempuan kotor, perempuan jahat, perempuan syaitan itu lil khabithin, untuk lelaki jahat, untuk lelaki kotor, untuk lelaki syaitan. Sebaliknya juga wal khabithuna lil khabithat, lelaki jahat, lelaki yang kotor, lelaki yang syaitan. Ya, juga manusia tu syaitan cuma. Yang syaitan tu bukan hanya jin. Syaitan juga bangsa manusia. Itu sebabnya minal jinnati wan nas, daripada bangsa jin dan bangsa manusia. Syaitan pun ada ada manusia, ada juga bangsa jin. Sekarang mana yang lebih menakutkan? Syaitan bangsa jin atau syaitan bangsa manusia? Manusia, betul. Sebab syaitan bangsa jin baca ayat, dia lari. Kalau syaitan bangsa manusia baca ayat, lari dia? Tak. Dia tak lari. Kalau lah lari, seronok kita. Baca je ayat, ternyata tak, dia tak lari. Jadi lelaki kotor, lelaki jahat, lelaki syaitan itu untuk sama juga untuk perempuan syaitan, perempuan jahat, perempuan kotor. Tetapi sebaliknya, Allah katakan wat-tayyibatu lit-tayyibina wat-tayyibuna lit-tayyibat. Adapun perempuan baik-baik, perempuan yang menjaga kehormatan, perempuan yang salihah, maka itu untuk lelaki yang salih, lelaki yang baik, lelaki yang taat, lelaki yang bertakwa. Dan sebaliknya juga wat-tayyibuna lit-tayyibat. Adapun lelaki baik, lelaki taat, lelaki bertakwa, itu untuk perempuan yang baik, yang bertakwa juga. Okey. Jemaah dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dari sini kita tahu kan bahawa isteri cerminan suami, suami juga cerminan isteri. Oleh sebab itu jemaah dikasihi oleh Allah, ini bermula bukan hanya sebelum menikah, bukan hanya ketika menikah, tapi juga sebelum menikah. Biasanya lelaki-lelaki saleh, dia akan mencari perempuan yang salihah. Begitu juga perempuan yang salihah, dia akan menunggu lelaki saleh. Tetapi kalau sebaliknya, lelaki-lelaki jahat, dia tak akan cari perempuan baik. Kerana apa? Kerana dia tahu nanti tak selari dalam rumah tangga. Sebaliknya juga, kalau perempuan yang baik, dia takkan cari lelaki jahat. Dia juga mencari lelaki baik. Begitu seterusnya jemaah. Jadi isteri adalah cerminan suami dan suami cerminan daripada isteri. Itu sebabnya saya jemaah, ketika kalau ada nasihat pernikahan, saya selalu memberikan nasihat kepada pengantin lelaki dan pengantin perempuan, sama ada pengantin baru ataupun pengantin lama. Apa saya jawab? Saya sebut, jangan sampai ada orang ketiga, sama ada kerabat kita ataupun orang luar, yang menjatuhkan muruah isteri kita. Kerana ketika mereka menjatuhkan muruah isteri kita, maka pada hakikatnya dia juga menjatuhkan muruah suami. Dan suami, seorang isteri jangan sampai suami dijatuhkan muruah oleh orang lain. Kerana ketika kita biarkan, bermakna dia juga menjatuhkan muruah isteri. Kerana kan ada nih, seorang suami yang mana suaminya ini, istrinya diburuk-burukkan, diejek-ejek, dijatuhkan muruahnya di hadapan keluarga-keluarga suami, ipar-ipar dia. Oh, isteri kau tak betul lah. Kadang-kadang mak mertua juga, isteri kau inilah, itulah. Seorang suami kena buat pembelaan.
Seorang suami kena buat pembelaan walaupun isterinya salah. Tapi lepas tu tanggungjawab suami betulkan isteri. Bukan bermakna di backup kesalahannya kemudian dibiarkan, disokong, bukan. Yang ketika ada orang nak jatuhkan maruah isteri, di backup dia. Tapi lepas tu dinasihati isteri. Jangan biarkan isteri buat perkara itu kali kedua, kali ketiga. Walaupun isteri itu salah. Sebab apa? Ketika ada orang luar yang berusaha menekan, menjatuhkan maruah isteri, pada hakikatnya dia juga dah memijak maruah si suami. Dan begitu sebaliknya. Tapi hari ini ramai lelaki yang dayuth. Lelaki dayuth. Yang mana ketika istrinya dipijak-pijak kehormatannya, muruahnya di hadapan keluarga dia, keluarga siapa ni? Keluarga suami. Si suami silent je. Keep silent. Dia tak berani nak backup istrinya. Dan inilah mula akan hancurnya rumah tangga. Dan ada juga seorang isteri yang mana suami dia diburuk-burukkan oleh keluarga si isteri. Si isteri senyap je. Tak boleh. Kerana apa? Isteri adalah gambaran suami, suami gambaran isteri. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Isteri adalah pakaian bagi suami dan suami pakaian bagi isteri. Jemaah dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya ayat ini dia ada asbabun nuzulnya. Ada ceritanya. Ada ceritanya. Ceritanya apa? Ini ceritanya tentang Aisyah radhiyallahu anha. Tentang Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha, dia dituduh berzina. Dituduh berzina. Dengan siapa? Safwan bin Mu'attal. Dengan Safwan bin Mu'attal. Tuduhan zina ini berlaku selepas perang Bani Mustalik nama dia. Saya ceritakanlah sikit jemaah. Walaupun ini sebenarnya bukan kajian sirah, tapi saya ceritakan sedikit. Di bulan Sya'ban tahun ke-5 Hijriah, maka Bani Mustalik, Bani Mustalik yang dipimpin oleh Al-Harith bin Abi Dirar, namanya Al-Harith bin Abi Dirar, yang mana mereka ni nak menyerang Islam, menyerang Madinah, iaitu Nabi SAW. Kenapa berani menyerang? Sebabkan di tahun ke-3 Hijriah, umat Islam kalah dalam perang Uhud. Dahulunya di tahun ke-2 Hijriah di dalam perang Badar, di tahun ke-2 Hijriah umat Islam menang. Orang Arab segan kepada apa? Kerana Allah tutup aib-aib kita. Bayangkan, kalau Allah bukakan satu aib kita, selama ini orang yang respect dan hormat kepada kita, maka dia akan bertukar mencaci dan maki hamun kita. Apatah lagi kalau setiap dosa yang kita buat ini Allah berikan bahu, maka takkan ada satu pun yang nak menghampiri dan mendekat kepada kita.
Jemaah dikasihi oleh Allah, itu sebabnya mohonlah kepada Allah, Allahumma astur auratana. Ya Allah, tutuplah aurat kami, tutuplah aib-aib kami. Kerana kalau Allah masih tutupkan aib kita, bermakna Allah masih sayang kepada kita. Tapi jangan terlena. Kerana segelintir kita, kerana Allah tutup aibnya, akhirnya dia memaharajalela buat dosa. Kerana kalau orang dah memaharajalela buat dosa, lalu aibnya tak dibuka oleh Allah, dibimbangkan dia akan tetap maksiat sampai mati. Jadi jemaah dikasihi oleh Allah, orang Arab dah tak segan lagi dengan kaum muslimin, dengan Nabi SAW, dengan para sahabat. Akhirnya mereka ni berusaha nak menyerang kota Madinah. Yang dipimpin oleh siapa tadi? Al-Harith bin Abi Dirar. Ternyata berita ini sampai kepada Nabi SAW, maka Nabi SAW persiapkan tentera menyerang Bani Mustalik awal. Dahulu. Yang menyebabkan Bani Mustalik tak ada persiapan, lepas tu mereka menyerah. Dan ramai tawanan mereka. Termasuk yang ditawan adalah Juwairiyah bintil Harith bin Abi Dirar. Juwairiyah ini adalah seorang wanita cantik dan suka tersenyum. Bayangkan kalau cantik suka tersenyum, bayangkan jemaah. Apa tak terfitnah juga? Jadi Juwairiyah bintil Harith bin Abi Dirar. Maka ketika itu apa yang berlaku? Juwairiyah ini menjadi tawanan dan dia nak menebus dirinya. Ketika dia nak menebus dirinya, maka Nabi SAW bagi tawaran kepadanya. Maukah aku berikan sesuatu yang lebih baik daripada itu? Kata Juwairiyah, apa tu? Aku bebaskan engkau dan aku nak menikah dengan engkau. Akhirnya tawaran ini diterima dan Juwairiyah pun menikah dengan Nabi SAW. Juwairiyah bintil Harith bin Abi Dirar. Ini di antara isteri Nabi SAW. Saya rasa ramai daripada kaum muslimat juga tak kenal dengan isteri-isteri Nabi. Jemaah apa rasa kata Juwairiyah? Siapa Juwairiyah? Juwairiyah di antara isteri Nabi SAW. Akhirnya para sahabat yang tahu Juwairiyah dah menjadi isteri Nabi, segan dia ambil tawanan, dan tawanan tu ada 100 orang tawanan dibebaskan oleh para sahabat. Sebab apa? Takkan kita menawan orang-orang yang keluarga isteri Nabi. Faham tak maksudnya? Jadi semua kan satu bani ni mana satu kaum, satu kabilah. Takkan anak ketua jadi isteri Nabi. Takkan keluarga isteri Nabi kita tawan juga. Bebas. Akhirnya 100 orang lebih dibebaskan. Dan mereka berhutang budi dengan Juwairiyah. Dan mereka masuk Islam. Hebat kan? Inilah matlamat Nabi SAW. Menikah 2, 3, 4 itu salah satunya dia. Ada matlamat. Kalau zaman sekarang tak. Kadang segelintir orang. Dia nikah 2, 3 ni hanya sekedar apa muslimat? Senyap dia. Dia tak berani tu. Sekedar apa? Sekedar nak memperturutkan nafsu. Lepas tu berselindung di bawah kata sunnah Nabi SAW. Okey jemaah. Tu cerita sikit lah. Balik daripada Bani Mustalik ni, kisah sok ceritanya bahawa di sinilah kes Aisyah radhiyallahu anha balik sebenarnya bukan balik sendiri. Dia ni tertinggal daripada kaumnya. Jadi adalah seorang yang diutus oleh Nabi SAW yang bernama Safwan bin Mu'attal. Dia untuk melihat siapa yang tertinggal. Ternyata ada isteri Nabi. Dibawalah pergi ke Madinah. Ada orang dendam kepada Nabi yang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul. Yang mana dia ni sebenarnya ketua di antara ketua-ketua di Madinah. Ketika datangnya Nabi SAW, dia jealous. Dia cemburu kerana jawatan dia diambil oleh Nabi SAW. Orang lebih hormat kepada Nabi daripada Abdullah bin Ubay bin Salul. Dan dia juga kepala orang munafik. Dan dia juga yang berjaya menarik 300 orang dalam perang Uhud. 300 orang nak perang, tarik semuanya. Itu Abdullah bin Ubay bin Salul. Kemudian dia juga yang menyebarkan fitnah bahawa Aisyah radhiyallahu anha berzina dengan Safwan bin Mu'attal. Sebab mereka berdua.
Padahal berdua di tempat ramai jemaah. Aisyah di sana, Safwan di sana. Sebab apa? Safwan ni memang ditugaskan untuk cari kalau ada barang tercicir, ada orang tercicir dia yang kemasan ya, ada isteri Nabi. Jadi biasalah Abdullah bin Ubay bin Salul cari kesempatannya dan disembarkan berita ketika itu di seluruh kota Madinah, dan berita itu viral walaupun ketika itu belum ada sosmed. Ketika itu belum ada WhatsApp, belum ada IG, belum ada TikTok. Tapi berita itu viral satu kota Madinah, dan sampai-sampai Nabi SAW tak berani menyentuh Aisyah radhiyallahu anha disebabkan tak tahu yang kebenaran macam mana. Tak tahu kebenaran adakah Aisyah itu betul-betul berzina atau bukan. Sampai turun firman Allah dalam surah An-Nur ayat 11 sampai ayat 26. Ayat 11 sampai ayat 26. Yang ini menceritakan bahawa Aisyah radhiyallahu anha terbebas dari apa yang dituduhkan kepadanya. Itu yang disebutkan di ayat ni, di ayat 26 ni, ulaika mubarrauna mimma yaqulun. Safwan bin Mu'attal, Aisyah radhiyallahu anha, mereka bebas daripada fitnah-fitnah yang ditujukan kepada mereka. Tapi jemaah, walaupun ayat tu dah jelas ada dalam Al-Quran, termaktub dalam Al-Quran bahawa Aisyah bukanlah orang yang berzina. Tetapi orang Syiah masih lagi menuduh apa? Menuduh Aisyah berzina. Begitu jahat dan biadabnya orang Syiah sampai-sampai mengatakan bahawa Aisyah tetap berzina, dan bahkan mereka menuduh Aisyah finnar. Na'udzubillah min dzalik. Wal'iyadzubillah, ucapan yang jahat dan kotor. Dia katakan Aisyah dalam neraka, dia penzina, tak layak dengan Nabi SAW. Padahal Allah sendiri yang dah menurunkan firman-Nya bahawa apa? Aisyah terbebas daripada fitnah. Dan yang didustakan oleh orang Syiah bukan hanya satu ayat ni saja, tapi ada 16 ayat. Bayangkan ayat 11 sampai ayat 26. 11 ayat kan? 16 ayat 11 sampai 26 berapa ayat? 16 kan? Sekarang saya nak tanya kepada jemaah, kalau seandainya kita mendustakan satu ayat Al-Quran, apa hukumannya? Kafir. Orang mendustakan satu ayat Al-Quran, satu je, maka dia kafir. Tak perlu banyak, satu ayat je didustakan, tak percaya dengan satu ayat Al-Quran, maka kafir. Sebab dzalikal kitabu la raiba fi. Al-Quran itu tiada keraguan baginya. Satu ayat yang kita ragu, maka kita menjadi kafir jemaah. Bayangkan kalau 16 ayat dinafikan, jatuh kafir tak? Kafirlah. Yang kedua, mengkafirkan para sahabat, tak jatuh kafir kan ni? Jatuh kafir. Tapi peliknya masih ada orang yang backup bahawa orang Syiah bukan kafir, tetap lagi Islam. Macam mana mungkin orang yang mendustakan ayat Al-Quran dikatakan masih lagi Islam? Macam mana orang yang mendustakan ayat Al-Quran dan menuduh para sahabat kafir, Abu Bakar kafir, Umar, Uthman kafir semuanya, lalu dikatakan bahawa mereka masih, yang menuduh ini dikatakan Islam? Kemana akal dia? Kita saja jemaah, emak kita kalau dihina, apa rasa hati? Oh, bergaduh pun, bertumbuk pun boleh kita. Mati-matilah nanti dia. Mati juga, nanti pun mati juga, esok mati juga kan. Jangan cuba engkau hina-hina, walaupun aku teruk, kan ada orang macam tu jemaah. Aku teruk, engkau hina aku tak apa, tapi jangan kau bawa nama emak aku. Kau bawa nama kau, mati kau. Kan banyak orang macam tu kan? Emak kita dihina, marah. Bapa kita dihina, kita marah. Ya kan? Tapi kenapa ibunda kita, Ummahatul Mukminin, dihina, kita senyap? Tak ada pun apa-apa pembelaan dari kita. Bahkan masih ada boleh bersanding lagi. Bahkan segelintir tuan guru masih buat bersanding, berselfie dengan orang-orang yang menghina ibunda kita. Padahal jemaah dikasihi oleh Allah. Padahal kalau jemaah lihatlah di dalam surah An-Nur tu, di dalam surah An-Nur ayat yang keempat dan kelima. Ayat keempat dan ayat kelima. Jemaah akan jumpai di dalam surah An-Nur ayat 4 dan kelima.
Kalau ayat satunya apa? Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Lelaki yang berzina dengan perempuan yang berzina maka disebat 100 sebatan. Itu yang belum menikah ya. 100 sebatan. Paham 100 sebatan? 100 sebatan. Itu lelaki berzina, perempuan berzina 100 untuk lelaki, 100 untuk perempuan. Itu yang belum menikah. Kalau dah menikah, direjam sampai mati. Tetapi ternyata bukan hanya yang berzina. Di ayat yang keempat, cuba perhatikan. وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَجْلِدُوهُمْ 80 جَلْدَةً. Orang yang menuduh seorang mukminat, mukminat biasa je, bukan siapa pun, mukminah biasa je. Kemudian dituduh dia berzina, walaupun seandainya wanita itu betul-betul berzina, tapi yang menuduh kena datangkan bukti bi arba'ati syuhada. Kalau seandainya tak boleh datangkan bukti, fajliduhum 80 jaldah. Sebat yang menuduh itu 80 kali. Boleh faham? Ada wanita muslimat ni, wanita yang salihah, yang menjaga kehormatannya. Dituduh berzina. Walaupun sebenarnya dia berzina lah. Walaupun mungkin dia ada berzina. Tapi kalau kita menuduh, maknanya kita kena datangkan bukti. Tak boleh menuduh asal menuduh. Kalau kita menuduh, wajib datangkan bukti. Walaupun memang yang tertuduh itu betul-betul dia salah, tapi kita yang menuduh kena datangkan bukti. Begitulah Islam menjaga kehormatan seorang Muslim. Yang menuduh kena datangkan bukti. Kecuali yang menuduh, yang dituduh itu mengaku sendiri. Ya, saya berzina, settle cerita. Kalau dia menolak, maka yang menuduh kena datangkan bukti. Dan ketika yang datangkan bukti ni tak boleh datangkan bukti, yang menuduh ni tak boleh datangkan bukti, fajliduhum 80 jaldah. Sebat sebanyak apa? Sebanyak 80 kali. Orang berzina 100, yang menuduh 80. Bayangkan beza 20 je. Ini menuduh siapa ni? Orang wanita biasa. Wanita biasa berzina 80 kali sebatan. Bayangkan kalau seandainya yang dituduh itu isteri Nabi SAW. Sepatutnya berapa kali disebat. Kan itu kan cerita. Namun apa yang berlaku? Kalau seandainya yang menuduh ini bukan Islam, it's okay, tak ada masalah. Biasalah orang kafir menghina orang Islam itu biasa. Tetapi kalau yang menuduh ni mengaku Islam, maka dia kena hukum had. Tapi nyatanya tak ada sesiapa pun yang berani menegakkan hukum kepada orang Syiah yang menuduh Aisyah radhiyallahu anha berzina. Tak ada yang berani menyebat mereka. Semuanya senyap. Bahkan ramai para tokoh-tokoh agama yang boleh bersanding dengan orang Syiah. Tapi Allah Subhanahu wa taala tak tidur. Allah juga tak mengantuk. Allah bukan tak tahu, Allah tahu. Akhirnya ketika manusia semuanya senyap, Allah yang menghukum mereka. Bagaimana caranya Allah menghukum? Di hari Karbala. Di hari Karbala, mereka menyebat diri mereka sendiri dengan tangan-tangan mereka sendiri, terluka sendiri. Sebagai apa? Sebagai satu hukuman daripada Allah Subhanahu wa taala di dunia sebelum datang hukuman yang besar di akhirat. Asbab apa? Asbab mereka menuduh Aisyah radhiyallahu anha. Dia rasa itu satu ritual yang mendapatkan pahala, tapi nyatanya itu adalah satu seksaan dari Allah di dunia. Dan ini pengajaran untuk kita jemaah. Ketika kita buat jahat dengan orang lain, tambah lagi kalau buat jahat dengan isteri, yang mungkin isteri itu tak melawan kerana isteri itu lemah, tak melawan. Tambah lagi mungkin lelaki ini orang dari keluarga kaya yang isteri keluarga miskin. Lepas tu kita aniaya dia, kita zalimi dia. Jangan ingatkan Allah tidur. Allah tak tahu, Allah tahu. Allah akan ganti, Allah akan balas dari arah yang kita tak sangka. Ketika kita buat jahat dengan orang tu tak balas, tapi Allah akan balas daripada sudut yang lain. Ketika kita buat baik dengan orang, dan orang tu mungkin tak balas kebaikan kita, tapi ingat Allah juga akan balas kebaikan kita dari arah yang lain. Al-jaza min jinsil amal. Balasan itu bergantung kepada amalan. Di zaman dahulu ada seorang lelaki yang pernah, seorang anak yang pernah memukul, menampar ayah dia. Pukul ayah dia, tampar ayah dia sampai terluka bibir ayah. Ayah dah lemah dah. Dipukul pa.
Akhirnya tampaklah oleh seorang lelaki. Lelaki ini dia katakan, "Ya gulam, la taf'al dhalik." Wahai gulam, jangan kau buat macam tu. Salah ni. Derhaka engkau. Yang cakap ni siapa? Yang cakap ni bukan orang biasa. Yang cakap ni seorang ulama besar yang bernama Said Ibnu Musayyab. Atau Said Ibnu Musayyib. Seorang ulama di zaman tabi'in. Jadi, yang mana pakcik yang kena tampar oleh anaknya ni, dia tak marah pun. Dia katakan, biar anak saya pukul saya. Sebab apa? Dahulu di tempat ini saya pernah pukul ayah saya. Sekarang saya merasa balasan dari Allah, anak saya yang pukul saya. Di tempat yang sama, kata dia. Boleh faham? Jadi jemaah dikasihi oleh Allah. Ketika kita buat jahat dengan orang, jangan merasa kita aman. Itu bukan satu keamanan. Ada masanya kejahatan itu akan Allah balas. Kalau kita buat baik, dan jangan menyesal. Walaupun orang itu tak balas. Kerana Allah akan balas dari arah yang lain. Jadi jemaah dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menggambarkan apa? Menceritakan tentang Aisyah, ulaika mubarrauna mimma yaqulun. Mereka berlepas diri daripada fitnah-fitnah itu. Ketika ayat ini turun, apa kata Aisyah? Saya ni tak pernah merasa nikmat yang paling besar kecuali ayat ni. Sampai-sampai Allah turun tangan untuk apa? Untuk settlekan masalah ini. Tak ada perkara yang beban yang sangat berat. Bayangkan jemaah, suami tak nak dekat, ayah tak nak dekat. Tak ada orang nak dekat dengan dia. Kerana ia dituduh berzina. Memalukan. Memalukan. Akhirnya apa? Nyatanya kerana orang Syiah tak berhenti menghina Aisyah radhiyallahu anha berzina, akhirnya siapa yang menuduh, dia pun yang akhirnya orang Syiah lah yang mengamalkan zina dengan ditutup sebagai nikah mut'ah. Dia tuduh orang berzina, ternyata mereka yang berzina. Padahal dituduh adalah ummahatul mukminin, Aisyah radhiyallahu anha binti Abi Bakar. Jadi asyik bagi kajian, suara pun dah habis. Isi ya. Bismillah. Akhirnya, kerana kesabaran Aisyah radhiyallahu anha, Allah Subhanahu wa taala bagi apa? Lahum maghfirah. Allah bagi ampunan kepadanya, wa rizqun karim, dan rezeki yang mulia, yaitu surga Allah di hari kiamat. Surga dengan siapa? Surga dengan suami terakhirnya. Sebab seorang suami, seorang isteri akan bersama suami terakhirnya. Oleh sebab itu para isteri-isteri Nabi selepas menikah dengan Nabi tak pernah menikah dengan lelaki lain walaupun Nabi dah meninggal. Isteri-isteri Nabi tak pernah menikah dengan lelaki lain. Wala tankihu azwajahu min ba'di abada. Dan itu juga larangan daripada Allah. Jangan wahai para sahabat, jangan kalian menikahi isteri-isteri kalian, isteri-isteri Nabi SAW selepas Nabi meninggal. Kerana itu adalah ummahatul mukminin. Itu emak kalian semua. Jadi tak boleh anak menikahi emak. Tak boleh anak menikahi emak. Dan itu juga salah satu hikmahnya, semua isteri Nabi akan bersama Nabi SAW di hari kiamat. Dan takkan mungkin, dari ayat ini adalah bantahan, takkan mungkin seorang Nabi yang saleh, yang takwa dan manusia terbaik, makhluk Allah terbaik, mendapat isteri buruk. Takkan mungkin. Pasti dapat isteri yang baik. Kalau seandainya seorang menuduh Aisyah itu berzina, bermakna Nabi juga tak baik. Istrinya buruk, istrinya penzina, bermakna suaminya juga mungkin penzina. Kan gitu ceritanya. Berarti seorang yang menuduh Aisyah berzina, sama saja dia menuduh Nabi SAW pun juga kaki perempuan. Jadi dia menghinakan Nabi SAW. Jadi orang Syiah ni banyak dia. Bukan hanya menghinakan isteri Nabi, juga menghinakan Nabi SAW sendiri. Kerana apa? Kerana isteri adalah gambaran suami dan suami adalah gambaran isteri. Boleh faham jemaah? Cuma menjadi masalah. Timbul menjadi masalah di mana? Mungkin seseorang kita ni tak semuanya dapat rezeki yang sama. Sebahagian kita dapat rezeki, alhamdulillah punya pasangan yang baik, yang taat kepada Allah.
Tapi terkadang kita dapat pasangan yang tak baik. Contoh seorang perempuan, akhwat. Yang mana akhwat ni, suaminya tak solat. Kadang suaminya masih suka main judi. Kadang suaminya suka, main pelacur. Yang isteri pasti kalau dengar ayat ni, pasti dia akan mengata, bermakna saya juga tak baik ya Ustaz. Betul tak? Sebab kan ayat ni bunyi kan, lelaki baik untuk perempuan baik. Lelaki jahat untuk perempuan jahat. Kalau dia dapat suami, ternyata suaminya jahat, pasti dia akan di mindset dia, di minda dia akan berkata-kata, bermakna saya ni sebenarnya tak baik Ustaz. Ya kan? Saya tak baik juga. Sebab suami saya jangankan mengaji solat pun tak. Makanan haram ni biasa. Riba tu hal biasa. Gharar, apalagi ghish, menipu tu hal biasa. Mencuri pun kadang. Kadang-kadang duit istrinya pun dicuri. Nasib baik, duit istrinya dicuri, duit jirannya dicuri. Yang hampirnya bini jirannya hampir lagi dicuri dengan dia. Jahatnya suami saya. Jadi saya ni sebenarnya jahat ke baik Ustaz? Pasti akan timbul soalan seperti ini. Atau sebaliknya. Kalau seandainya istrinya ni jahat. Istrinya ni cerewet. Tahu cerewet? Kerana kan memang perempuan ni kan cerewet je, betul tak? Perempuan ni cerewet. Hatta jemaah saya pernah tengok 2 ekor burung. Ni saya pernah tengok ni. 2 ekor burung, yang satu dia berdua sini, satu diam, yang satu kuik 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 kuik. Dah saya dah tahu ini confirm yang betinanya yang ni tu. Walaupun saya tak tengok mana sebab dari sini je saya nampak. Ini pasti betina ni saya. Ya kan? Jadi kalau lelaki banyak cakap, maknanya sebiji dengan betina. Jadi kalau yang diam-diam ni confirm lelaki. Tapi para rijal, para muslimin, saya pernah membaca satu artikel, Allah alam betul ke tak betul. Cuma ada juga nampak sebetulnya, ternyata seorang perempuan itu, dia kena menghabiskan 10,000 perkataan satu hari. Kalau seandainya dia tak menghabiskan perkataan 10,000, mengucapkan 10,000 perkataan satu hari, maka dia akan stres. Oleh sebab itu, kalau di rumah isteri bising, bermakna dia tengah menghabiskan kuota dia. Biarkan jadi tengah habiskan tu, masih ada 10,000. Mungkin baru 3,000, tinggal 7,000 lagi dia nak habiskan. Betul tak betul Allah alam. Cuma saya tak pernah buat research lagi, tapi macam betul juga gitu kan. Ya kan? Tapi nasib baik perempuan yang cerewet. Kalau lelaki cerewet, rumah tangga akan rosak. Sebab apa? Nikah dan cerai ada di mulut suami, bukan di mulut isteri. Andai kan isteri katakan, Yuang, kata Yuang. Ucok, ceraikan aku. Dahulu kan panggil abang. Biasa orang tengah marah, mana panggil abang lagi. Mula-mula abang. Ketika abangnya ada duit. Tak ada abang, Yuang. Ceraikan aku tak mampu dengan kau lagi teh. Andai kan isteri minta khuluk, ni minta cerai beribu kali, jatuh cerai tak? Tak jatuh cerai. Tapi suami sekali je cakap, wahai fulanah binti fulan, aku ceraikan kau dengan talak satu. Habis terus cerai. Walaupun satu ucapan. Itulah hikmahnya kenapa lelaki Allah tak biarkan banyak bercakap. Yang 10,000 kuota tu tak. Itu hanya untuk perempuan ni, lelaki tak. Saya dah cari juga artikel mana yang lelaki berapa kuota satu hari. Ternyata tak jumpa. Ternyata hanya untuk perempuan saja 10,000 perkataan. Jadi jemaah, akhwat nanti mula dari pagi, esoklah cuba. Mula bangun pagi, cuba kira berapa perkataan satu. Betul tak 10,000 tu? Kalau betul nanti bagi tahu saya dalam komen, Ustaz saya dah kira Ustaz, memang 10,000 satu hari ucapan saya. Kalau kurang stres saya, bermakna betul lah artikel tu. Dia kadang artikel tu kadang-kadang betul, kadang salah. Namanya research manusia kan. Research manusia kadang betul, kadang salah. Jadi jemaah dikasihi oleh Allah, kalau seandainya isteri cerewet, isteri memang tak baik, pasti di hati suami akan berkata juga, aku ni baik ke tak baik ya? Kenapa aku ditakdirkan dapat bini macam dia? Bini isteri jiran aku pun baik. Aku dapat bini, ya Allah, sudahlah cerewet.
Lepas tu tak jaga diri. Bagi dia. Sampai situ je. Dia tak boleh lebih. Dia kalau disebut perempuan tu paling anti jemaah. Jemaah ni cakaplah dengan isteri nanti, engkau ni subur sikit sekarang. Esok seminggu tak makan tu. Dia diet tu. Dia ni paling alergi dengan kata fat. Kata gemuk tu alergi. Tanyalah kepada perempuan. Jadi jemaah dikasihi oleh Allah, pasti bagi lelaki akan bertanya-tanya, ya Allah, kenapalah aku ni ya? Kenapa? Adakah aku ni memang juga tak baik? Padahal aku rajin mengaji, aku rajin solat, baca Quran. Tapi kenapa dapat suami seperti ini? Mungkin itu akan timbul soalan. Tapi kita kena ingat. Kita kena ingat bahawa Allah Subhanahu Wa Taala dah bagi perumpamaan perkara ini dalam surah At-Tahrim ayat 10, 11, 12. 10, 11, 12. 10, 11, 12. Surah At-Tahrim. Ayat berapa tadi? 10, 11, 12. Sebelah kanan, bahagian tengah sampai ke bawah. Itu dia. 10, 11, 12. Daraballahu mathala lilladzina kafaru imra'ata Nuh wa imra'ata Lut. Kanata tahta 'abdaini min 'ibadina salihaini fakhanatahuma falam yughniya 'anhuma minallahi syai'a. Wa qila dukhulan nar ma'ad dakhilin. Ini kalau ada soalan jemaah, yang ada buat soalan, cuba tengok. Dah boleh tuliskan, letak di bekas, letak di bawah. Yang muslimat yang kalau ada soalan. Allah Subhanahu Wa Taala berikan perumpamaan. Orang-orang kafir itu seperti apa? Isteri Nabi Nuh dan isteri Nabi Lut. Kanata tahta abdaini min ibadina salihain. Yang mana isteri Nabi Lut dan isteri Nabi Nuh ni, mereka ini, istrinya ni derhaka kepada Allah dan Rasul, tak beriman. Falam yughniya anhuma minallahi syai'a. Tetapi suami tak boleh tolong istrinya daripada azab Allah. Wa qila dukhulan nar ma'ad dakhilin. Bahkan Allah perintahkan malaikat untuk humbankan dua bini ni, dua isteri bininya Nabi Nuh, bini Nabi Lut, campakkan semuanya dalam neraka. Timbul masalah. Kalau isteri Nabi Nuh teruk, Nabi Nuh ni teruk ke tak? Kalau isteri Nabi Nuh jahat, kafir, adakah Nabi Nuh ni jahat juga? Ini Nabi Ulul Azmi ni bro. Nabi Ulul Azmi. Takkan mungkin seorang Nabi Ulul Azmi tapi dapat isteri yang macam tu. Kalau kita katakan, oh ini istrinya ni kafir, jahat, ingkar. Bermakna suaminya Nabi Nuh macam mana? Samalah, kan gitu ceritanya. Kalau isteri Nabi Lut, kalau isteri Nabi Lut, ya kan? Isteri Nabi Lut, tahulah perangai dia macam mana? Jahat, ingkar. Adakah Nabi Lut juga macam tu? Kan itu timbul soalannya kan? Lalu kita cuba perhatikan. Wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu imra'ata fir'aun. Yang mana Allah Subhanahu Wa Taala bagi perumpamaan orang beriman itu seperti isteri Fir'aun, Asiyah. Yang mana dapat suami siapa? Fir'aun. Asiyah beriman kepada Allah dan Nabi Musa. Tapi Fir'aun ingkar. Bahkan dia mengatakan, ana rabbukumul a'la, saya Tuhan kalian yang tinggi. Lalu adakah kita katakan bahawa Asiyah ini sebenarnya pun jahat juga, hanya berpura-pura beriman? Lalu macam mana? Lalu macam mana dengan ayat ni? Kan itu timbul soalan kan? Apa tu? Dia suruh kita berhenti ke? Kalau suruh berhenti, berhentilah lagi. Tak. Pakcik, Haji, di atas tu Haji. Kalau Haji masuk terus situ dah kuat situ. Mungkin kita timbul soalan kan? Nabi Nuh, kalau seandainya Ustaz katakan tadi, dia cerminan dirimu, itu betul. Sebab tengok ayat ini. Lalu bagaimana pula dengan ayat surah At-Tahrim ayat 10 sampai 11, 12 tadi ni? Lalu macam mana dengan Asiyah? Adakah dia sebenarnya jahat juga seperti Fir'aun kerana suaminya jahat? Adakah Nabi Nuh dan Nabi Lut itu pun jahat sebab istrinya pun jahat?
Lalu bagaimana dengan ayat ni? Nampak seperti ta'arud. Boleh faham tak? Nampak seperti bertembung. Allah cakap lain, kenapa nyatanya pun lain? Kan begitu kan? Banyak dalam ayat Al-Quran. Banyak dalam ayat Al-Quran, jemaah dikasihi oleh Allah, yang terkadang di ayat satu Allah cakap lain, di ayat yang lain, di ayat yang satunya lagi Allah cakap lain. Seolah-olah ia bertembung. Contoh, di dalam surah An-Nahl Allah katakan, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa yang beriman, sama ada lelaki, siapa yang beramal soleh, lelaki ataupun perempuan, dan ia beriman kepada Allah, maka kami akan berikan falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kami berikan ia kehidupan yang baik. Di ayat yang lain, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Di dalam surat Taha, siapa yang berpaling daripada mengingatku, maka maksud derhaka kepada Allah, maka Allah berikan kehidupan yang sempit. Tapi nyatanya kenapa orang yang kafir tu yang banyak hidup senang? Betul tak? Allah cakap lain, nyatanya tak sama. Sebenarnya inilah yang diambil oleh orang liberal yang mengatakan Al-Quran tak relevan. Ini dalil yang mereka gunakan. Al-Quran kata siapa yang beriman beramal soleh hidupnya baik. Nyatanya yang beriman dan beramal soleh hidupnya susah. Yang kafir hidupnya lagi senang. Lagi tak solat, lagi kaya. Lagi derhaka, lagi sihat. Betul tak? Tak sama. Tengok ayat ini. Bercanggah antara apa? Satu ayat ni dengan ayat surah At-Tahrim tadi. Jawabannya sebenarnya simple je mah. Di dalam surah Al-Anbiya Allah katakan wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami menguji kalian dengan syarri wal khairi, dengan keburukan dan dengan kebaikan. Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan pelbagai. Kadang-kadang kita diuji dengan dapat isteri yang solehah, suami yang soleh, atau terkadang kita diuji dengan isteri yang talihah, isteri yang jahat, isteri yang ingkar, isteri yang pelawan. Begitu juga kadang-kadang diuji dengan suami yang tak bertanggungjawab, suami yang nusyuz, suami yang lepas diri melepaskan daripada tanggungjawabnya. Allah menguji. Inna idzamal jaza ma idzamil bala. Sesungguhnya besarnya ujian, besarnya balasan pahala bergantung kepada besarnya ujian. Wa innallaha ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah kalau mencintai satu kaum atau satu individu, Allah akan menguji dia. Faman radiya falahu ridha, man sakhita falahu sukhط. Siapa yang redha, maka Allah redha kepadanya. Siapa yang murka kepada Allah, maka Allah pun juga murka kepadanya. Oleh sebab itu, yang perlu diperhatikan bahawa kadang Allah menguji kita dapat isteri yang cerewet. Allah menguji kita dapat isteri yang cerewet. Atau boleh jadi kadang-kadang seorang isteri diuji oleh Allah dapat suami yang tak nak bertanggungjawab. Diuji oleh Allah. Atau sebaliknya, kadang-kadang si isteri pun diuji oleh Allah dapat suami yang saleh. Atau seorang suami diuji dapat isteri yang salihah. Adakah kita sia-siakan nikmat tersebut atau kita apa? Atau kita jaga nikmat tersebut? Kerana ada segelintir para isteri dah dapat suami saleh tapi dia sia-siakan. Ada. Dia sia-siakan. Ada juga begitu. Seorang suami dapat isteri yang salihah tapi dia sia-siakan. Hujung-hujungnya apa? Diganti dengan yang lain, akhirnya dapat isteri yang tak baik. Sebab isteri yang baik dia dah sia-siakan. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian bersyukur aku tambah, jika kalian kufur azabku sangat pedih. Jemaah, kerana bisingnya dah mula bertambah, maka kita dah mula bising dah di atas tu. Kita jawab soalan dulu lagi ya. Kajian lama-lama sangat nanti masuk kanan keluar kanan. Kita jawab soalan dulu.
Dengar tak cakap saya jemaah? Nampak tu? Kalau kita cakap di bawah pun di atas tak dengar. Bang Zerik. Bang Zerik. Boleh minta tolong tak orang tu senyap sekejap. Sekejap aja. Hilang pula khusyuk kita. Sekejap tak sampai setengah jam . Okey. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus shalihat. Okey, kita jawab soalan. Bismillah, semoga Allah sentiasa menjaga ustaz dan keluarga. Amin. Wa iyyak. Afwan izin bertanya ustaz. Sila. Sesuai topik hari ini, bagaimana dengan Asiyah yang bersuamikan Fir'aun? Bagaimana sikap muslimah yang mendapat suami yang seperti ini? Baru kita cerita kata. Asiyah tadi, Asiyah adalah ujian untuk Asiyah dapat apa? Dapat Fir'aun, dapat suami macam Fir'aun. Lalu macam mana kalau kita boleh menasihati, kalau contoh kita dapat suami macam Fir'aun. Di kadang-kadang jemaah muslimah ada yang suaminya lagi teruk daripada Fir'aun. Kalau Fir'aun walaupun dia jahat tapi dia bagi nafkah. Ini sudahlah jahat tak bagi nafkah lagi. Kan teruk pada Fir'aun ni. Apa yang dibuat? Buat pertama doa seperti Asiyah. Rabbi najjini min Fir'auna wa amalihi wa najjini minal qaumidz zalimin. Ya Allah, selamatkanlah aku daripada perbuatan Fir'aun dan amalannya, dan juga selamatkan aku daripada orang yang zalim. Kita nasihati suami kita, mudah-mudahan dia berubah. Kalau tak, doa seperti, ya Allah, selamatkanlah aku daripada suami yang jahat seperti ini, ya Allah. Engkau lebih mengetahui apa yang terbaik, ya Allah. Boleh jadi nanti Allah bagi hidayah kepada suami dan suami itu bertaubat, atau boleh jadi dapat suami yang baru. Gitu cara dia. Suai ya? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Benarkah apabila ada yang bermaksiat di dekat rumah kita, kita juga ikut berdosa seperti kata-kata 40 rumah di sekitar ikut mendapatkan dosa? Ya, kalau kita tak buat amar ma'ruf nahi mungkar. Itu yang disebutkan oleh Nabi SAW, la ta'muruna bil ma'rufi wa la tanhauna 'anil munkar aw la yushikanallahu 'adzaba min thumma tad'unahu fala yustajabu lakum. Hendaklah kalian menyuruh manusia kepada kebaikan dan menghalang manusia daripada kemungkaran. Kalau tak, Allah akan timpakan bala kepadamu. Bukan hanya kepada orang yang maksiat, kepada orang sekelilingnya pun juga kena. Ketika itu kamu mengadu kepada Allah, Allah tak nak dengar aduan kamu. Jadi kalau kita dah menyampaikan, ternyata dia masih bermaksiat, laisa alaika hudahum walakinnallaha yahdi may yasha. Bukan tugasan kau bagi hidayah, tapi tugasan kau hanya menyampaikan. Allah yang bagi hidayah kepada siapa yang ia kehendaki. Allah Ta'ala alam bisawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Ana pernah menaruh jimat dalam perkarangan rumah. Bagaimana cara menghilangkannya, membuang atau menyingkirkannya, sebab sudah tertimbun di atas lantai perkarangan rumah benda jimat tersebut? Apakah cukup bertaubat kepada Allah dan tidak perlu lagi ana membuang jimat tersebut? Ana pun tidak ingat lagi tempatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taghabun, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah semampumu. Bertakwa semampumu. Kalau kita ada jimat, azimat, kalau di Malaysia namanya azimat atau tangkal. Kalau jimat tu hemat. Jadi kalau pergi ke Malaysia, nanti pergi ke mall-mall, jimat 50%. Jangan katakan, oh di sini jual jimat. Bukan. Jimat tu maksudnya hemat. Tapi jimat di sini adalah azimat.
Azimat atau tangkal-tangkal yang kita dah letakkan di rumah kita masa dulu kita jahiliah. Lalu kita bertaubat, Allah ampunkan dosa kita. Kalau selagi kita boleh tahu di mana letaknya dan boleh kita alihkan, kita buang, maka buatlah. Tapi kalau tak boleh, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tak memberikan beban kepada seorang kecuali hanya semampunya. Kalau tak tahu, takkan pula kita koyak kita pecahkan semua lantai itu. Dan dananya pun lebih besar. Kecuali duit kita tak tahu nak buang ke mana kan. Cari je lah jimat tu. Okey, Allah Ta'ala alam bisawab. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Ini tulisan Assalamualaikum bukan Islam. Ni Islam tulisan macam ni. Assalamualaikum tu ada alif, ada lam, ada sin atau baru Assalamualaikum. Kalau alif sin itu maknanya Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, orang Syiah sudah jelas kafir. Seperti Ustaz kata tadi, dia dah mengingkari ayat Al-Quran. Okey. Kenapa masih diizinkan haji atau umrah? Bagus soalannya. Di haji, orang pergi haji atau umrah, itu visa yang terpakai, yang tertulis sana, agamanya Islam. Kalau seandainya disebut agamanya Syiah atau agamanya kafir, maka tak diizinkan. Kerana ditulis di pasport tersebut Islam, maka diizinkan. Bahkan bukan hanya sana. Ramai pun daripada orang Nusantara yang mana pergi haji dan umrah tapi bawa azimat. Dan dia tok bomoh, dukun, melakukan kesyirikan. Macam mana orang melakukan kesyirikan pergi haji dan umrah? Patutnya kan tak diizinkan kan? Cuma di pasport tersebut, di biodata atau data-datanya tertulis agamanya Islam, maka diizinkan. Andaikan bukan tertulis Islam, mungkin agama musyrik atau agama kafir, agama Nasara, pasti tak diizinkan. Gitu. Cuma kerana tertulis Islam, maka diizinkan. Jadi kerajaan Saudi hanya melihat bergantung kepada apa yang tertulis di biodata dia. Adapun amalan di belakang itu terpulang masing-masing. Allahu Ta'ala alam bisawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Izin bertanya Ustaz, sila. Ana pernah kena tipu dengan seseorang berupa uang. Apa itu nanti menjadi harta kita di akhirat ya Ustaz? Jika kita ikhlas, bagaimana caranya untuk mengikhlaskan Ustaz? Kalau dah ikhlas, dapat pahala keikhlasan. Tapi kalau kita tak ikhlas, dapat juga pahala. Pahala dari mana? Pahala dari orang yang mengambil, yang menipu duit kita. Tapi kalau seandainya dia tak ada pahala, dia pun buat maksiat, dosa kita diberikan kepadanya. Seperti mana yang disebutkan oleh Nabi SAW tentang hadis yang panjang, iaitu hadis muflis. Fa'in faniyat hasanatu qabla ayuqda alaih, ukhidha min khatayahum faturihat alaih, thumma turiha finnar. Kalau seandainya dia punya amal solehnya pindah kepada kita. Kalau tak ada amal soleh orang tu, dosa kita pindah kepada dia. Lalu dia dicampakkan ke dalam neraka. Jadi dua-duanya dapat. Kalau kita ikhlaskan kita dapat pahala, tak ikhlas pun kita juga tetap dapat pahala atau sekurang-kurangnya berkurang dosa. Allahu Ta'ala alam bisawab. Jadi tak ada yang hilang di dunia ini. Apa-apa hak kita yang diambil oleh orang, dia takkan hilang. Dia akan balik lagi semula di akhirat. Walaupun di dunia tak balik lagi. Allahu Ta'ala alam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, apa hukumnya seorang perempuan melakukan pernikahan? Dia adalah anak angkat. Lalu dia melakukan nikah siri. Dia bernasab binti Abdullah, bukan kepada orang tua angkatnya.
tanggal 30 Ogos ni 30 Ogos bulan ini dia akan melakukan nikah secara resmi dengan bernasabkan kepada bapa angkatnya kerana malu ketahuan kalau dia anak angkat. Apakah pernikahan seperti ini diperbolehkan dalam Islam? Tak boleh. Tak boleh menasabkan diri kepada selain ayah kandung. Wajib hukumnya menasabkan diri hanya kepada ayah kandung walaupun ayah kandung itu kafir sekalipun. Itu sebabnya Ali tak pernah ditukar jadi Ali bin yang lain, tetap Ali bin Abi Talib walaupun Abu Talib itu bukan Islam. Umar bin Khattab tak pernah tukar Umar bin yang lain, tetap Umar bin Khattab walaupun Khattab bukan Islam. Dan banyak sahabat yang lain. Khalid bin Walid bukan Islam tapi juga tetap Khalid. Tak ada Khalid bin apalah, tetap Khalid bin Walid. Bahkan Nabi SAW sabdakan, manidda ila ghairi abi fa huwa ya'lam annahu ghairu abi fal jannatu alaihi haram. Barang siapa yang menasabkan diri kepada selain ayah kandungnya, sementara dia tahu kalau itu bukan ayah kandungnya, fal jannatu alaihi haram, maka surga haram untuknya. So tak boleh menasabkan kepada ayah angkat, ayah jiran, ayah sesiapa pun tak boleh. Kena kepada ayah siapa? Ayah kandungnya sendiri. Okey, Allah Taala alam bisawab. Ustaz, ketika saya solat di masjid yang ada di rumah sakit, musolanya kecil, mereka berulang kali melaksanakan solat berjemaah. Apakah saya solat bisa tidak membuka cadar kerana pembatasnya rendah dan saya solatnya duduk di kursi dan tidak bisa sujud? Oh, maknanya dia solat di surau, di musolanya kecil, lepas tu dia tunggu dulu. Okey. Ketika saya solat di masjid yang ada di rumah sakit, sebab dia kata di masjid, tiba-tiba pula musola. Kemana pula dia terbang? Ketika saya solat di musola di masjid yang ada di rumah sakit, masjidnya kecil, kan senang sikit. Ini ketika saya solat di masjid yang ada di rumah sakit, musolanya kecil. Itu yang saya pakai. Tadi dia solat di masjid, tiba-tiba pula musola. Macam mana dia boleh pindah? Oh, dia solat di musola rumah sakit, tapi musolanya kecil. Tapi sementara dia tirainya pendek, rendah. Jadi kalau dia buka purdah, nampak oleh orang depan. Boleh saya tak pakai purdah, sementara saya duduk solat di atas kursi. Kalau seandainya dalam solat tu sepatutnya Sepatutnya bagi perempuan buka purdah. Buka purdah. Tapi kalau seandainya memang tak memungkinkan untuk buka purdah, di sana banyak lelaki ajnabi bercampur dan orang akan sebab purdah ini pun masih khilaf di antara ulama. Sebagian ulama mengatakan sunat, sebagian ulama mengatakan wajib. Sebagian ulama mengatakan wajib. Terutama bagi wanita-wanita cantik, itu kalau boleh menimbulkan kecantikannya, boleh menimbulkan fitnah, maka jadi wajib. Bahkan dalam mazhab Syafi'i pun begitu juga. Jadi kalau perempuan-perempuan yang tapi perempuan mana ada handsome, perempuan cantik semua kan. Maka kalau seandainya tak boleh buka purdah, insya-Allah pada ketika itu tak ada masalah. Allah Ta'ala alam. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Semoga Allah merahmati Ustaz beserta keluarga. Amin. Pertanyaan saya Ustaz, sila. Apabila kita mendustakan ayat-ayat Al-Quran, maka terjerumus dalam kekafiran. Betul. Bagaimana dengan orang yang mentakwilkan istiwa dengan istaula pada surah At-Taha ayat 5. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah istiwa ini sebenarnya ulu, tinggi. Lalu ditakwilkan oleh segelintir kaum muslimin jadi istaula. Istaula maknanya menguasai. Sebab kalau istawa tinggi, di atas, lampu di atas, ini di atas, itu di atas. Bermakna laisa kamitsli syai'.
tiada sesiapa pun yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Maknanya kita menyerupakan Allah kalau pakai Allah tu'ulu. Jadi ditakwilkan oleh mereka istaula. Adakah dia kafir? Tak, dia tak sampai kekafiran. Dia tak sampai kafiran, cuma dia hanya terpesong saja. Kafir tak, terpesong iya. Dia lain. Kalau kafir lain. Kalau terpesong lain pula. Okey? Allah Taala alam bisawab. Cukuplah sampai tu. Soalan di MM channel. Ni untuk yang MM channel sikit aja lah saya jawab sekarang. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon dijawab soalan ini Ustaz. Dosa isteri adalah dosa isteri dan dosa suami adalah dosa suami. Namun suami tak pernah memarahi isteri melakukan dosa berpakaian ketat, tidak bertudung dan ambil ringan ibadah isteri. Apakah terpalit dosa tersebut kepada suami? Jawabannya ya. Memang dalam Al-Quran disebutkan wala taziru waziratu wizra ukhra. Seseorang tak menanggung dosa orang lain. Suami punya dosa, tanggung suami. Isteri punya dosa, tanggung isteri. Tetapi, untuk yang menjadi kepala rumah tangga, kata Nabi SAW, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyati. Setiap kalian pemimpin, dan setiap pemimpin akan ditanya atas apa yang dia pimpin. Warrajulu ra'in fi ahli baiti wa huwa mas'ulun ar-ra'iyati. Yang seorang suami menjadi pemimpin di dalam rumah tangganya, dan ia akan disoal oleh Allah atas apa yang dia pimpin. Maknanya suami adalah isteri adalah tanggungjawab suami dan dia wajib untuk menasihati. Kalau dia tak menasihati, maka dosanya mengalir kepada suami. Tapi kalau dia dah usaha menasihati si isteri, tapi isteri masih berdegil, insya-Allah dia dah lepas daripada tanggungjawabnya. Allah Taala alam bisawab. Itu sajalah yang boleh saya kongsikan pada pagi ini. Suara dah mula rosak sikit. Itu saja yang betul datang pada Allah, yang silap salah berpunca daripada kebodohan dan kejalanan saya sendiri. Terima kasih kepada semua jemaah muslimin dan muslimat yang sudi mendengarkan kajian ini sampai habis. Semoga Allah Subhanahu wa taala bagi kita taufik untuk sentiasa menuntut ilmu dan juga berikan taufik untuk kita mengamalkan ilmu yang kita dapat. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Muslimin dan muslimat yang dikasihi oleh Allah